Pertumbuhan ya dan peladangan pertanian ini satu sektor ekonomi yang sangat maju di negara kita. Benar. Jadi dengan perancangan yang teliti, terutama sekali daripada MADA, yang memastikan bahawasanya ada fasa-fasa yang perlu diikuti dan sebagai syarat patuhan oleh pesawat-pesawat bagi contoh untuk memastikan hasilnya akan dapat meski apa pun yang berlaku dalam keadaan cuaca sekarang ini. Dan kali inilah kita bersama dengan tetamu kita yang sering bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia, Datuk Uthman Aziz, pengerusi MADA. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Jom Bendang itu? Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan mendapat sambutan yang begitu hebat. Alhamdulillah. Dan ianya telah menepati objektif yang telah ditetapkan, di mana kita minta supaya petani dapat turun untuk bersiap sedia menghadapi musim baru. Dan kini di Kedah memang kita sedang sibuk dalam peringkat penyediaan tanah dan malahan ada setengah-setengah kawasan itu telah pemula menabur dan menanam padi untuk musim baru ni. Baik, itu satu program yang menarik dan juga meningkatkan kesedaran orang awam mengenai pertanian, khususnya pertanian padi di utara Semenanjung di negara kita. Walau bagaimanapun peranan yang lebih penting dan saya kira peranan kritikal juga bagi MADA sendiri yang menguruskan kawasan pertanian muda di utara Semenanjung ini dalam membekalkan keperluan beras bagi padi yang merupakan makanan utama di negara kita. Jadi dari situ Datuk, tanggungjawab yang dipikul oleh MADA sendiri khususnya melalui dasar agromakanan negara bagaimana? Pertama sekali kita sedar bahawa MADA mempunyai kawasan tanaman padi 100,000 hektar. Kita menghasilkan 1 juta tan lebih padi setiap tahun dan ini merupakan 40% daripada keperluan beras negara. Jadi kawasan MADA ni penting kerana ianya menjadi satu kawasan tetap untuk kita tanam padi. Dan dalam akta tanah itu sendiri pun, dalam geran tanah itu pun, syarat tanah itu pun disebut tidak boleh ditanam selain daripada padi. Jadi MADA telah pun memainkan peranan menjadi pembekal utama beras negara ni sejak daripada tahun 70-an lagi, tahun 70. Dan kita kini berusia dah pun 45 tahun. MADA tu kita menguruskan tanaman padi 2 kali setahun dah 45 tahun. Dan kita sedar bahawa di MADA ni kita ada 50,000 keluarga tani yang menjadi ahli kepada PPK. Dan untuk lanjutan langkah seterusnya kita perlu mengadakan satu macam kaedah kita sebut perkataan hari ini transformasi, di mana kita perlu meningkatkan pendapatan petani dan juga sudah tentu meningkatkan hasil keluaran. Kerana apa? Hari ini kita berbangga dengan keluaran 1 juta tan. Tapi untuk langkah ke hadapan kita perlu meningkatkan sekurang-kurangnya 10% ataupun 20% lagi. 10% semusim ataupun 20% untuk setahun. Jadi antara langkah ini adalah bertepatan dengan hasrat yang berhormat Menteri sendiri, yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri untuk meningkatkan penglibatan petani di luar bandar dan juga yang penting meningkatkan pendapatan mereka. Jadi di sinilah kita melihat bahawa MADA telah pun masuk fasa baru pula, iaitu kita nak memperkasakan institusi peladang ataupun di MADA ataupun di negara ini disebut sebagai Pertubuhan Peladang Kawasan, PPK. Jadi MADA telah pun melihat bahawa segmen ini penting kita perkasakan kerana apa? Mereka lah yang perlu menyahut seruan hasrat kerajaan. Kerana kita tahu bahawa dalam industri tanaman padi ini kerajaan membelanjakan bantuan yang cukup tinggi, RM2,645 50 sen 1 hektar. Jadi di negara lain tak ada. Saya ke Thailand, saya ke India melihat petani-petani, mereka semuanya atas usaha sendiri. Jadi di Malaysia kita bersyukur kerana kerajaan masih melihat bahawa peri pentingnya segmen tanaman padi ini diberikan bantuan. Namun kita melihat juga bagaimana kita nak optimalkan subsidi ini. Kita tak mau kerajaan kata dikeluarkan 2.2 bilion setiap tahun. Tapi ada juga petani mengeluh kata barangan subsidi itu tak sampai. Jadi ini isunya. Maka kita telah membuat keputusan bahawa
pihak petani di peringkat akar umbi, kepimpinan di bawah sekali yang hari-hari berhadapan dalam buat bendang ni perlu kita perkasakan, baik dari segi pengurusannya, dari segi minda dan sebagainya. Jadi kita merancang untuk menganjurkan satu convention peladang mada yang telah pun kita tak buat dah lama. Jadi saya melihat bahawa kita perlu melangkah ke hadapan ni supaya kita dalam convention ini kita akan jemput kepimpinan Jemaah Pengarah Peladang, kemudian kepimpinan peringkat unit di bawah ni kita ada 495 unit melalui 27 PPK 4 wilayah ni. Jadi mereka ni perlu kita berikan ilmu-ilmu yang baru, semangat baru, tiupkan dalam jiwa mereka untuk mencapai bersama-sama seiringan dengan hasrat kerajaan tu nak tingkatkan hasil. Macam sekarang Menteri kata 7 tan 1 hektar. Kalau di Mada hari ini kita punya hitung panjang dalam 5 ke 6 tan. Jadi kalau kita boleh tingkatkan 1 tan, maka kita dapat tingkatkan 20% pengeluaran. 20% pengeluaran di Mada bermaksud 8% di peringkat SSL negara. Ini penting. Baik, maknanya matlamat yang cuba dikecapi musik franchise ini adalah untuk mentransformasikan sikap dan juga minda di kalangan pemimpin peladang Mada supaya sentiasa berdaya saing dalam menghadapi cabaran semasa. Dan begitu juga meningkatkan komitmen pemimpin peladang Mada dalam pergerakan PPK selaras dengan Dasar Agung Makanan Negara tahun 2011-2020. Dan yang paling penting ialah dari segi aspek pengisiannya itu. Difahamkan penghujung Mei ini akan berlangsung ke franchise ini. Jadi apakah agenda pengisian yang telah pun disusun atur? Kita menjemput pelbagai segmen petani yang terlibat ni, baik yang saya sebutkan tadi, kepimpinan di peringkat PPK, kepimpinan di peringkat bawah. Dalam konvensyen ni kita akan melibatkan mereka, sudah tentulah perasmian oleh Yang Berhormat Menteri, dan dalam perasmian itu juga, acara perasmian itu kita akan lancarkan pelan korporat Mada, pelan korporat PPK Mada untuk tahun 2015 hingga 2020. Kita pun dalam usaha menyahut seruan kerajaan ke arah negara maju 2020 ni, di peringkat Mada ni pun kita buat pelan korporat kita sendiri, pelan korporat PPK. Sebab PPK ini penting kerana mereka menjadi jambatan antara kerajaan dan juga dengan petani. Dan PPK ini sebenarnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam penglibatan rantaian nilai tanaman padi. Contohnya kita kata tanaman padi bermula dengan penyediaan tanah. Mereka terlibat dalam program mekanisasi peladangan, iaitu traktornya, jentera dan sebagainya. Kemudian benih padi, mereka juga terlibat mengeluarkan ladang benih, mengeluarkan benih padi, kemudian menjual kepada petani-petani benih padi sah. Kemudian kita selalu bercakap soal GAP, Good Agriculture Practices, amalan pertanian yang baik, melibatkan pembajaan, meracun, merumpai dan sebagainya. Ini juga terlibat dengan PPK. Mereka menjadi pengedar racun, mereka menjadi pengedar baja dan sebagainya. Kemudian sudah tentulah tuayan. Mereka juga terlibat dari segi tuayan, dan di Mada kini pun kita telah membuka pusat belian padi. Kita nak supaya petani ini bukan macam dulu lagi. Mereka perlu bersama-sama mencari peluang dalam rantaian nilai. Kita tak mau lagi orang tengah saja yang ni, kita jadi tuan padi. Moto kita di Kedah, kita kata tuan padi, tuan beras. Kita tak mau hanya kita keluarkan padi, orang lain yang menentukan nasib kita. Dari segi harganya, beliannya, penghantarannya, transportation dan sebagainya. Ini semua dimainkan oleh PPK. Dan di Kedah, di Mada ni kita ada 27 PPK. Dan 26 PPK ni masuk grade A, kita kata. Grade A ni adalah dari segi turnovernya, dari segi untungnya, dan juga dari segi pengurusan tadbirnya, di mana bila audit masuk tidak ada kecacatan dalam pentadbiran dan pengurusan. Terdapat juga PPK, contohnya di PPK C2 Kerpan. Mereka mempunyai turnover lebih kurang 20 juta. Dan untung mereka pun besar. Lebih, saya kata 20 juta, untungnya 1 juta lebih dan sebagainya. Jadi inilah yang saya kata kita nak tingkatkan lagi. Mereka dah okey berada di sini, tapi dah setelah 45 tahun perlu ada peningkatan dari segi penglibatan mereka. Jadi dalam konvensyen ini kita akan perasmian dan juga pelancaran pelan korporat. Kemudian di situ juga kita akan ada MOA, Memorandum of Agreement ni, di mana kita akan tanda tangani kerjasama
untuk dengan syarikat swasta beya, iaitu menghasilkan seed coating benih padi yang disalut dengan kimia tertentu untuk dibekalkan kepada petani. Dan juga ada satu lagi MOU, Memorandum of Understanding dengan beya juga, di mana kita nak buat program bersama syarikat swasta bagi meningkatkan hasil padi. Di situ. Kemudian seterusnya dalam kontens 2 hari ini, konvensyen 2 hari, kita ada pembentangan kertas kerja. Macam contohnya satu daripada pengurusi MADA sendiri untuk bagaimana kita nak perkasakan PPK. Kemudian daripada ketua setiausaha Kementerian Pertanian, bagaimana program jihad membasmi orang tengah apa semua ni. Kemudian juga dengan Nafas kita akan adakan satu paper berkaitan dengan e-padi. Dan juga mungkin pengenalan penerangan lanjut berkaitan dengan GST kepada petani ni. Sebab petani pun kena faham apa barangan yang kena GST, apa yang tidak kena GST dan sebagainya, supaya tidak ada pihak yang boleh memanipulasi, ambil kesempatan di atas GST, kemudian petani yang timarah kepada kerajaan. Sebenarnya GST ni baik untuk semua, tapi oleh kerana salah faham, maka itulah jadi orang marah. Baik. Okey, Dato' Osman. Jadi pelan koperat PPK MADA 2015-2020 ini akan dilancarkan insya-Allah ya, waktu konvensyen nanti. Tapi gambaran yang Dato' berikan ya juga dari mungkin bukan kita kata desakan, tetapi keperluan ya, transformasi dalam sektor pertanian sendiri ya, memahukan ya petani ini juga mengejar ataupun mengikuti apa yang dibawakan melalui transformasi tersebut. Respon mereka bagaimana? Mereka menyambut keperluan untuk melengkapkan diri dari sudut teknologi, memahamkan diri, mengikut keperluan semasa, macam mana? Perasaan mereka, kesediaan emosi mereka bagaimana, Dato'? Saya sebutkan tadi bahawa selama ini kita menganggap bahawa one way communication. Maksudnya ialah bila, macam contoh kerajaan kata nak wujudkan dasar agro makanan negara, kita perlu hasilkan sekian kuantiti. Sekarang kita ada 70% SSL beras negara. Dan kerajaan berhasrat menjelang 2020 sekurang-kurangnya 90%. Maka 10% kita import. Tapi dengan kita tahu hari ini tanah menjadi satu kekangan, the constraint. Kita tak ada lagi tanah yang baru untuk kita nak kembangkan, nak tanam padi. Jadi bagaimana kita nak menggunakan, nak optimalkan dengan keluasan tanah yang sedia ada untuk kita menggunakan teknologi, kemudian menggunakan peralatan terkini, dan sudah tentulah M yang ketiga yang saya kata, modal, mesin dan juga manusia. Manusia ini penting. Mereka ni kita sedar bahawa di MADA sendiri contohnya 65% daripada petani kami ini adalah berumur 60 ke atas. Jadi bagaimana kita nak tarik golongan muda, orang muda ni yang ada keyakinan bahawa industri padi ada masa depan. Jadi di dalam pelan koperat ni lah kita akan bentangkan pada mereka, dan kita nak mereka menyahut seruan ini. Kalau kata kita saja di atas ni, kementerian daripada Perdana Menteri, Menteri Pertanian, Menteri Besar di peringkat MADA ni bagi tahu kerja kuat, tapi mereka tak sahur, tidak ada makna. Jadi di sinilah kita nak supaya titik pertemuan, kerana kita tahu the real players, orang-orang yang betul-betul terlibat ni adalah mereka. Jadi kalau mereka tak menyahut, bagaimana contoh nak tingkatkan 7 tan, hasil 7 tan. Kita tahu komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, daripada bermula penyediaan sampailah jadi beras, di situlah di tengah-tengah ni apa yang peranan yang mereka boleh main. Jadi kita cakap soal ni juga sudah tentu tidak boleh tidak kita kena bercakap soal sikap. Jadi kita tahu, tapi di bawah sana mereka kata kami dah buat benda 45 tahun, tak payah mengajar kami. Jadi ini isu dia. Jadi saya melihat bahawa perlu ada transformasi yang menyeluruh, bukan hanya di kalangan pegawai tetapi juga petani itu sendiri. Maka kita harapkan melalui pelan koperat yang ada, yang terkandung dalam ini, insya-Allah matlamat asas di bawah tu 7 tan 1 hektar tu akan tercapai. Malahan hari ini ada yang dapat 10 tan. Kita ada juga kelab jelapang di Kedah kita panggil. Ini adalah kalangan orang muda yang terlibat buat masa ni lebih kurang 70 orang, melibatkan lebih daripada 100 hektar sawah, tapi mereka ini merupakan peminat dan orang yang committed. Orang kata dia bahasa Inggeris kata dia punya komitmen terlalu tinggi. Dia menjiwai kerja dia dan nampak
hasilnya. Jadi kita nak orang lain ikut kalau boleh. Yang paling penting adalah manfaat yang bakal diperolehi industri konvensyen ini adalah untuk memastikan peranan besar dapat dicorak dan merealisasikan program transformasi pertanian yang dilaksanakan di peringkat PPK masing-masing. Jadi kita harapkan konvensyen nanti akan berjalan dengan lancar insya-Allah pada penghujung Mei ini nanti. Baik, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Osman kerana bersama kita pada pagi ini berkongsi tentang konvensyen yang cukup bermanfaat kepada para petani khususnya.